Selamat sejahtera puan. Nama saya Kamiau. Hari ini kami akan bincangkan tentang the basic cost concept of costing principle. Okey, pertama cost unit. Cost unit dia adalah kos yang dipastikan, dikumpulkan, dikelaskan dan dicatatkan. Ini haruslah berkaitan dengan ukuran kuantiti produk atau perkhidmatan yang sesuai. Selain itu, saya akan bincangkan tentang karakteristik of a cost unit. Ia mesti menjadi perbelanjaan yang dapat dihubungkan dengan senang. Ia mesti sesuai atau wajar untuk operasi perniagaan dan produk. Ia mesti pasti dan tidak berubah dari semasa ke semasa. Ia mesti mudah difahami dan dimengerti, dan last sekali, ia mesti mempunyai penerimaan universal. Seterusnya, saya akan bincangkan tentang types of cost unit. Saya telah dapat dua type of cost unit, iaitu simple unit dan composite unit ataupun boleh cakap complex unit. Dalam simple unit ini, dia telah melibatkan penggunaan satu standard atau unit pengukuran barang yang dikalaukan. Sebagai contohnya, sehelai, per kilogram, per kuintal, per tan, per galon, dan per meter. Seterusnya, composite unit. Ia adalah gabungan dua dalam simple unit. Sebagai contohnya, per kilometer penumpang, per tan kilometer, per kilowatt jam, dan lain-lain lagi. Seterusnya, saya akan bincangkan syarat pengukuran yang digunakan dalam kos unit adalah nombor, kawasan, isi batu, panjang, berat, masa, dan nilai. Seterusnya, saya akan bincangkan cost center ataupun boleh cakap pusat kos. Ia adalah jabatan atau fungsi dalam organisasi yang tidak menambahkan keuntungan secara langsung tetapi masih memerlukan wang organisasi untuk beroperasi. Pusat kos hanya menyumbang kepada keuntungan syarikat secara tidak langsung, tidak seperti pusat keuntungan yang menyumbangkan kepada keuntungan melalui tindakannya. Pengurus pusat kos seperti sumber manusia dan jabatan perakaunan, diorang bertanggungjawab untuk menjaga kos mereka mengikut anggaran atau di bawah anggaran. Seterusnya, pusat kos dia boleh juga didefinisikan sebagai di mana-mana lokasi, orang atau barang peralatan yang mana kosnya dapat dipastikan dan digunakan untuk tujuan pengendalian kos. Seterusnya, saya akan bagi tahu tentang faktor dan kesan dalam cost center. First sekali, susun atur dan organisasi kilang. Kedua, ketersediaan pelbagai data dan maklumat kos. Dan yang last sekali, tasar pengurusan berkenaan dengan pemilihan pusat kos. Seterusnya, saya akan bincangkan tentang pengelasan dalam pusat kos. Yang pertama, pusat kos produktif, tidak produktif, dan bercampur. Kilang boleh memilih pusat kos produktif, sementara sayap pentadbiran akan memilih pusat kos tidak produktif dan jabatan alat mungkin mempunyai pusat kos campuran. Yang kedua, pusat kos peribadi dan impersonal. Apabila kilang atau mesin diambil sebagai satu unit, ia adalah pusat kos tidak peribadi, dan apabila orang atau sekumpulan orang itu adalah unit pusat kos peribadi tersilat. Sebagai contohnya, pusat kos peribadi terdiri dari lokasi barang peralatan, sedangkan pusat kos peribadi terdiri daripada seseorang atau sekumpulan orang. Okey, yang last sekali adalah pusat kos operasi dan proses. Menurut ICMA London, pusat kos operasi adalah pusat yang terdiri daripada mesin dan orang yang menjalankan operasi yang sama. Selain itu, ia adalah pusat
yang terdiri daripada urutan operasi yang berterusan. Assalamualaikum and good afternoon to all my viewers. Saya Ahmad Najmi bin Zulkarnain, nombor metrik 06 DAT 19F 1050. Sekarang ni saya akan menerangkan pasal course object. Pertama ialah definition course object. Cost object is anything that causes you to incur cost. Think about the cost object as a sponge that absorbs your money. Carefully identifying cost object help you cost your product or service accurately. Maksudnya cost object adalah apa sahaja yang menyebabkan anda menanggung kos. Fikirkan objek kos sebagai sponge yang menyerap wang anda. Mengenal objek kos dengan kos objek dengan teliti membantu anda membuat kos produk atau perkhidmatan anda dengan tepat. Contoh-contoh kos objek ialah customer, job, product line, company division. Itu saja saya. Terima kasih. Hai, saya Nanda Kumar Rajendran dari kelas DAT 3B. Nombor metrik saya 06 DAT 19 F1042 dari kos Diploma in Accountancy. Okey, hari ini saya nak terangkan tentang conversion cost. Okey, sekarang definition of conversion cost. Maksud dia secara dalam English dulu. Conversion cost is a term used in costing accounting that represent the combination of direct labor cost and manufacturing overhead costs. In other words, conversion costs are a manufacturer's product of production cost other than the cost of products direct materials. Okey, maksud dia adalah conversion cost adalah kos penukaran. Okey, kos penukaran tu istilah yang digunakan dalam perakaunan kos untuk mewakil gabungan kos buruh langsung dan kos overhead pembuatan dengan kos penukaran adalah produk pengeluaran atau kos pengeluaran selain daripada kos bahan langsung produk. Okay, example of conversion cost. An example of direct labor are the employees working on the assembly line of a manufacturer. Example of manufacture overhead include the utility, direct labor, repairs, and maintenance of depreciation in the extra that's occurring within a company's manufacturing facility. Okay, contoh-contoh kos penukaran adalah buruh langsung adalah pekerja yang bekerja di bahagian pemasangan pengeluaran. Okay, contoh overhead pembuatan termasuk utility, buruh tidak langsung, pembaikan dan penyelenggaraan, susut nilai dan lain-lain yang berlaku di dalam kemudahan pembuatan syarikat. Okey. Example of conversion cost. Dekat sini ada 6: direct labor and related benefit and payroll tax, equipment depreciation, equipment maintenance, factory rent, factory supply dan factory insurance. Okey, direct labor and related benefit and payroll tax adalah pekerja langsung dan faedah berkaitan dan gaji. Equipment depreciation maksudnya susut nilai susut nilai. Equipment maintenance adalah penyelenggaraan peralatan. Factory rent adalah sewa kilang. Factory supply adalah bekalan kilang. Factory insurance adalah insurans kilang. Formula of conversion cost. Conversion cost sama dengan direct labor plus manufacturing overhead. Yang kedua, opportunity cost. Opportunity cost represent the benefit an individual, investor or business misses out on when choosing one alternative over another. While financial report to do
not show opportunity cost. Business owner can use it to make educated decision when they have multiple option before them. Bottlenecks are often a cause of opportunity cost. Maksudnya opportunity cost adalah kos peluang. Okay. Contoh yang saya terang tentang kos peluang, wakil faedah yang dilewatkan oleh individu atau pelabur perniagaan ketika pemilih satu alternatif daripada yang lain. Walaupun laporan kewangan tidak menunjukkan kos peluang, pemilih perniagaan boleh mendapat menggunakannya untuk membuat keputusan untuk pendidikan ketika mereka mempunyai keputusan banyak pilihan sebelum mereka mempunyai banyak pilihan sebelum mereka. Okay, kesesakan sering menjadi kos peluang. Okay, sekarang opportunity cost formula and calculation. Okay, opportunity cost sama dengan FO tolak CO. FO return on best foregone option, CO adalah return on chosen option. FO dalam bahasa Melayu boleh mengembalikan pilihan faktor terbaik, terlantak terbaik. CO adalah boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Najmi bin Said. Nombor metrik saya 06JAT19F1063. Hari ini saya akan menerangkan tentang incremental cost. Okey, apa itu incremental cost? Definition of incremental cost. Incremental cost ni adalah jumlah wang yang diperlukan syarikat untuk membuat unit tambahan. Syarikat boleh menggunakan analisis kos tambahan untuk membantu menentukan keuntungan perniagaan mereka. Okey, sesebuah syarikat boleh kehilangan wang sekiranya kenaikan kos melebihi pendapatan mereka. Okey. Okey, example of incremental cost. Contoh-contoh kos tambahan. Contoh kos tambahan ni, contoh pertama adalah menukar barisan produk, mengubah tahap output produk, membeli bahan tambah atau mengambil pekerja baru, menambah mesin baru atau menggantikan mesin yang sedia ada, menukar saluran pengedaran, kos overhead berubah-ubah. Itu semua adalah contoh-contoh kos tambahan. Alright, replacement cost is cost incurred as a result of using an existing facility item that needs to be replaced for future use. For example, when you take some of the steel bar in stock that are used production for putting up a fence around your factory, you will have to purchase a new steel bar to replace the stock item that you have used. The replacement cost will be the market price of replacing the stock items. Since the replacement is in the future, replacement cost is relevant for decision making. Alright, what does it mean right here? Alright, it means the replacement cost is relevant for decision making. It means sesuatu kos itu dikirakan munasabah kerana kos itu dianggap untuk in the future. The future to replace the future. Kiranya money tu untuk future, kiranya dalam long term. Kiranya kita tukar, contohnya macam satu kilang mempunyai tiang-tiang besi bumbung di setiap kilang tu, akhirnya katakan dia berkarat ataupun semakin rosak ataupun semakin rapuh, dan tiang-tiang besi tu harus ditukarkan. Jadi bila kita nak tukar pada yang baru, benda ni semua akan dikira sebagai replacement cost, in easy way to say. So benda ni yang kita panggil replacement cost. Maknanya cost ni sampai until the future. Untuk in the future memang kita nak kena ganti benda ni. So benda ni kita kena buat decision making, nak keluarkan berapa, estimate berapa. So benda ni kita panggil sebagai replacement cost. Alright. About the sunk cost. Okay. Alright. Then
we're gonna talk about sunk costs that have already been incurred by past action. They cannot be recovered. They are cannot relevant to the future decision. Example, $400 spent last year to replace a water pump. $2 million spent 5 years ago on a new factory plan. $1 million spent on research and development 2 years ago. When what is done cannot be undone. What is it mean right here? It mean benda yang kita dah buat tak boleh nak macam kiranya macam duit tu, sunk cost ni macam duit yang kita dah bayar, kita tak boleh ambil balik. Example macam paling mudah, contohnya macam kita dah tuang minyak petrol kereta, and then minyak kita dah bayar dekat kaunter, minyak dah masuk dalam kereta, tapi duit tu kita tak akan dapat kembalikan balik. So kiranya benda cost yang kita dah bayar, benda dah lepas. Kiranya macam mesin, kita dah beli mesin yang banyak-banyak tu untuk kita punya asset capital, kita dah guna, tapi benda tu kita tak payah nak pening kepala untuk estimate berapa lagi nak kena beli. So benda ni macam cost yang tak perlukan decision making. So what we call is such as we call it as sunk cost. Alright, that's all from me. Alright, I hope you all enjoy all of our video, and you can like and share, and you can comment that maybe have something lack of our presentation. I hope you all enjoy with it. Thank you.